Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembentangan untuk kali ini, saya dan ahli kumpulan saya dari kelas CS2491A akan membentangkan tajuk CTU 552 iaitu Pembinaan Insan Sejahtera menurut Islam. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang diwakili oleh Raihan Syafiqah binti Ramli, Darwish Aidil Zarif bin Rizwan Fauzi, Siti Nordiana binti Deraman dan saya sendiri Wan Arina Syakira binti Wan Rusli. Ini antara isi kandungan yang terdapat dalam tajuk ini. Pertama, pengenalan konsep insan sejahtera. Kedua, pengertian insan kamil. Ketiga, kedudukan manusia dalam Al-Quran. Keempat, cabaran pembangunan modal insan. Pertama, pengenalan konsep insan sejahtera. Pengertian insan. An-Nisa berasal daripada bahasa Arab iaitu insan yang bermaksud boleh didekati atau dijadikan kawan. Perkataan inilah yang akan mewujudkan perkataan insaniah yang bererti kemanusiaan. Pengenalan konsep insan sejahtera. Pembangunan insan akan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis meliputi aspek zahir dan batin, aspek jasad dan roh. Ciri-ciri pembangunan insan sejahtera ada 4. Pertama, jasmani. Kedua, emosi. Ketiga, rohani. Keempat, intelek. Seterusnya, potensi pembangunan insan seimbang jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Model konseptual pendidikan guru mementingkan accountability guru kepada 3 dimensi. Pertama, ketuhanan, peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang mempercayai dan mematuhi akan ajaran agama. Kedua, kemasyarakatan, penekanan terhadap peranan guru sebagai pemimpin, pendidik dan sebagai ejen yang membawa kepada perubahan. Ketiga, kendiri, menekankan peranan guru sebagai pembina daya kefahaman dan patriotisme, pencetus budaya ilmu serta menjadi contoh dalam pembentukan sasiah murni dan pekerti yang mulia. Kepentingan 3 aspek asas modul konseptual pendidikan guru. Pertama, pengetahuan. Ia meliputi pemahaman am dan pemahaman dalam mata pelajaran serta pemahaman ikhtisas keguruan. Kedua, kemahiran. Ia merangkumi kemahiran ikhtisas yang menjurus kepada kemahiran berfikir dan kemahiran berkomunikasi serta literasi komputer dan pedagogi. Ketiga, merujuk kepada penerapan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni keguruan. Okey, sekarang konsep insan sejahtera dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Tujuan matlamat pendidikan FPK ini adalah mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dalam semua aspek kemanusiaan. Unsur-unsur yang penting berhubung dengan pembangunan insan adalah pembangunan jasmani, pembangunan emosi, pembangunan rohani dan pembangunan intelek. Okey, pertama konsep dan unsur jasmani dalam FPK. Ciri-ciri unsur jasmani, pertama kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Kedua, mampu menggunakan tubuh badan dan tenaga sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Unsur ini dia memberi kesedaran kepada setiap individu bahawa kesihatan fizikal sangat penting dan boleh memupuk bakat serta kemahiran teknikal, sosial dan manipulatif dan juga ia boleh menggunakan kecergasan fizikal ini bagi membantu masyarakat. Okay, kedua, konsep dan unsur emosi dalam FPK. Emosi ialah satu keadaan biologi dan psikologi serta dorongan untuk bertindak. Okay, menurut buku psikologi, terdapat 2 masalah emosi. Okay, pertama, emosi yang menyenangkan. Kedua, emosi yang tidak menyenangkan. Okay, aspek kecerdasan emosi yang merupakan konteks pendidikan di Malaysia dijadikan matlamat dalam FPK bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay, melalui aspek ini juga kecerdasan emosi boleh diterapkan secara langsung dalam beberapa mata pelajaran, contohnya pendidikan etika profesional, pendidikan moral, ketamadunan dan kenegaraan. Okay, antara kecerdasan emosi yang boleh diukur melalui ujian emosi ialah kesedaran pendiri, kemahiran sosial, pengurusan emosi, empati dan pemantauan diri. Ketiga, konsep dan unsur rohani dalam FPK. Tajul Arifin Nordin 1993 berpendapat bahawa bangsa yang kuat dan mulia tidak hanya bergantung pada kekuatan fizikal yang bercorak kebendaan dan teknologi. Oleh itu, terbuktilah
Manusia yang berjaya bukan sahaja mereka yang cemerlang dalam satu-satu aspek sahaja, tapi sebenarnya istilah berjaya ni dia boleh diukur pada kualiti rohaninya. Okay, dalam surah Al-Mu'minin ayat 1 ada menjelaskan bahawa kekuatan dalaman seseorang merupakan kayu ukur bagi menentukan tahap kejayaan seseorang. Okay, unsur rohani yang merangkumi elemen-elemen tersebut ialah keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat dan serta budi pekerti yang mulia. Prinsip kepercayaan dijadikan pegangan oleh fikih bagi mengukuhkan lagi ilmu yang menghubungkan kepada kemantapan rohani. Pengukuhan sasiah pribadi seseorang adalah daripada keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Justru itu antara unsur-unsur rohani yang boleh diterapkan dalam kurikulum pendidikan ialah menyedari dan menginsafi daya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta. Keempat, konsep dan unsur intelek dalam FPK. Intelek ialah proses berfikir dan kognitif, daya menghubungkan, kemahiran menilai, kemahiran mempertimbangkan serta kekuatan mental atau intelijensi. Mok Sun Sang 2004 berpendapat bahawa falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai. Untuk membangunkan intelektual dan pemikiran manusia, salah satu cabang utama falsafah iaitu epistemologi berperanan membangunkan manusia. Dengan wujudnya konsep ilmu ini, minda manusia dapat dipertingkatkan dan dikembangkan lagi. Okay, sistem pendidikan di Malaysia yang disusun berdasarkan kurikulum banyak berkaitan dengan teori epistemologi yang bermaksud teori ilmu. Okay, sebenarnya ilmu Islam juga telah membuktikan bahawa dengan adanya ilmu, ia dapat membawa umat daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Okay, dengan itu juga, pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian telah disusun melalui kurikulum di dalam rangka FPK bagi menepati teori ilmu ini. Jadi itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Zarif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Idris Sarif dan hari ini saya akan membahas topik pengertian insan kamil. Pengertian insan kamil. Perkataan insan kamil berasal dari bahasa Arab iaitu daripada dua perkataan al-insan yang bermaksud manusia dan al-kamil yang bermaksud sempurna. Oleh demikian, yang dimaksudkan dengan manusia sempurna adalah sempurna dalam hidupnya. Istilah insan kamil yang menggambarkan kesempurnaan dimiliki Nabi Muhammad SAW memang bukan istilah yang wujud sejak zaman baginda, tetapi konsep ini sebenarnya diperjelaskan daripada Al-Quran dan hadis. Pengenalan konsep insan kamil. Tokoh Sufi Ibn Arabi telah memulakan konsep filosofi ini yang mengatakan kesempurnaan dalam insan kamil dapat dilihat dari segi kewujudan dan pengetahuan. Wujud yang dikatakan dalam konsep ini bererti kesempurnaan sedia ada yang terdapat dalam diri seseorang kerana ia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan bahawa pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Manakala sempurna dari segi pengetahuan dapat dilihat dengan tahap pencapaian kesedaran tinggi yang menyedari kepentingan esensi kesatuan kepada Tuhan yang dikatakan makrifat. Kesempurnaan insan kamil dasarnya Tuhan bertajalli secara sempurna dengan hakikat Muhammad, al-hakikat al-Muhammadiyah. Menurut Abdul Al-Karim Al-Jili, beliau menitik beratkan bahawa rumusan kepada konsep insan kamil ini boleh dirujuk dengan melihat dan meneliti kepribadian diri Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia ideal. Insan kamil menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan kriteria manusia mukmin yang sempurna atau insan kamil yang disebar dalam berbagai ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Surah Al-Afaq ayat 2 hingga 4.
Ayat di atas menjelaskan bahawa ada 5 kriteria bagi orang-orang mukmin sejati, iaitu sentiasa mengingati Allah. Bila mendengar ayat-ayat Allah, imannya bertambah, bertawakal, menunaikan salat dan menginfakkan sebahagian rezekinya. Seterusnya, saya akan terangkan tentang tokoh falsafah menjelaskan konsep insan kamil dalam ajarannya. Konsep insan kamil menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili. Abdul Al-Karim Ibnu Ibrahim Ibnu Abdul Al-Karim bin Khalifah bin Ahmad bin Mahmud Al-Jili 1365 hingga 1428 Masihi, terkenal dengan teori tasawuf insan kamil, iaitu manusia sempurna. Beliau memperkenalkan konsep insan kamil kepada dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian konsep ilmu manusia sempurna. Yang kedua, tentang jati diri yang mengadilkan kesatuan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam sifat atau zatnya. Pada dasarnya terdapat dua corak agama yang mempengaruhi Al-Jili, iaitu corak falsafah tasawuf dan corak agama Sunni. Keadaan ini mempengaruhi konsep pemikiran Al-Jili, khususnya mengenai konsep insan kamil. Al-Jili, gambaran Al-Jili tentang manusia serta metodologi falsafah, manakala kesimpulan atau hasil yang diberi daripada gaya teologi, iaitu Sunni. Gaya pemikiran Al-Jili boleh diandaikan sebagai kajian tasawuf falsafah yang berlatar kebelakangkan pemikiran Sunni. Ciri-ciri insan kamil. Bagi mengetahui ciri-ciri insan kamil, ia dapat dikesan kepada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang telah diiktiraf ilmunya termasuk dalam mazhabnya. Terdapat beberapa ciri insan kamil yang dapat dirangkumi seperti: yang pertama, akalnya berfungsi secara optimal. Akalnya berfungsi secara optimal dan dapat memahami bahawa semua perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak seperti sesuai dengan hakikatnya, yang merasakan berkewajipan untuk melakukan kesemuanya walaupun tidak diperintahkan oleh agama. Orang-orang kamil yang mempunyai akal yang berfungsi sudah merasa wajib beramal, dan mereka yang bersifat ini mampu mendekati tahap pemikiran manusia ini. Berfungsi intuisinya. Insan kamil juga boleh dicirikan oleh berfungsi intuisi, iaitu gerak hati yang wujud dalam dirinya. Firasat ini pada pandangan Ibn Sina dipanggil jiwa manusia, iaitu jiwa rasional. Menurutnya, jika yang mempengaruhi seseorang manusia itu adalah jiwa manusia, maka orang itu akan hampir seperti malaikat dan menghampiri kesempurnaan. Yang ketiga, mampu menciptakan budaya. Insan kamil mencipta budaya tertunggak sesama manusia, menegakkan kebenaran untuk semua, bukan hanya untuk satu pihak. Nilai tinggi budaya dan tamadun ciptaan insan kamil amat berbeza dengan tamadun manusia biasa kerana tingginya ilmu, pengetahuan dan teknologi tinggi serta etika dan moral sejagat. Bukan berdasarkan perbezaan kaum dan agama, tetapi berlakasian sesama manusia. Yang keempat, berakhlak mulia. Insan kamil juga manusia yang berakhlak mulia. Hal ini selari dengan pendapat bahawa manusia sempurna mempunyai 3 aspek, iaitu aspek kebenaran sejagat, kebaikan sesama manusia dan keindahan kasih sayang. Dengan kata lain, ini mempunyai pengetahuan, etika dan seni. Semua ini boleh dicapai dengan kesedaran, kebebasan dan kreativiti. Yang terakhir, jiwa yang seimbang. Tidak diwarnai oleh hawa nafsu dan tidak menyelebahi satu agama atau umat, tetapi univers. Tidak akan membuat sikap berat sebelah, bukan hanya melihat amalan tetapi hatinya. Halnya bersandarkan kasih sayang sesama manusia, bukan seagama. Kerana berat sebelah dan sangat mementingkan diri sendiri, rasakan diri mereka saja yang dimuliakan Allah SWT, manakala yang lain pula dijatuhkan hukuman penjara neraka tanpa sebarang kompromi. Sifat sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amanah, dapat memegang apa yang dipercayakan seseorang kepadanya. Yang kedua, sidik, sifat yang mutlak, iaitu bersifat jujur dalam melakukan semua perkara. Yang ketiga, fatanah, cerdik dan bijaksana. Yang keempat, tabligh, menyampaikan apa yang seharusnya didengarkan oleh orang lain. Akhir sekali, saya akan menerangkan konsep pembangunan model insan kamil. Yang pertama, pembangunan ilmu. Asas utama untuk bertakwa kepada Allah SWT.
Yang kedua, pembangunan akidah. Memahami dasar sifat-sifat ketuhanan, kenabian dan kewajipan untuk beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, pembangunan ibadah. Merupakan satu bentuk pengabdian diri, kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang keempat, pembangunan rohani dan akhlak. Sifat mula yang tertanam di hati dapat membentuk pembangunan akhlak dengan Allah SWT. Dan akhir sekali, pembangunan adab sosial. Adab merupakan natijah kerohanian dalam diri seseorang insan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdiana binti Rahman. Saya akan membentangkan tentang kedudukan manusia di dalam Al-Quran. Kedudukan manusia di dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran telah menggunakan beberapa istilah untuk menceritakan tentang manusia. Dan antaranya adalah Al-Bashar, An-Nas, Al-Insan dan Bani Adam. Saya akan ceritakan tentang Al-Bashar dahulu, iaitu Al-Bashar ni digunakan untuk menceritakan tentang manusia yang bersifat fizik dan biologi. Seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia, kita bersifat fizik kerana kita boleh tidur, kita boleh makan, kita boleh berjalan, kita boleh melakukan aktiviti harian dan sebagainya lah. Dan bersifat biologi kerana manusia ni, dia boleh membiak, akan jadi makin ramai, makin ramai, makin ramai. Dan untuk Al-Bashar, sebagai contoh dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, iaitu ayat ke-20, telah menyebut Al-Bashar sebagai manusia apabila Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa dia boleh melahirkan zuriat sedangkan tidak ada satu orang pun manusia yang telah menyentuhnya. Di situ dia telah menggunakan perkataan manusia. Dan dalam ayat tersebut menggunakan Al-Bashar lah. Seterusnya adalah An-Nas, iaitu menceritakan tentang manusia sebagai makhluk sosial yang akan dipengaruhi oleh kelompok sosial yang lain. Di mana dalam surah An-Nas telah disebut di situ manusia ni dia berlindung di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya manusia ni hidup di bawah lindungan Allah lah. Seterusnya adalah Al-Insan. Al-Insan menceritakan tentang manusia yang diletakkan di tempat yang terendah kerana ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah Al-Insan telah disebut dalam surah At-Tin ayat ke-4 hingga 6. Ayat tu telah menjelaskan bahawa manusia ni asalnya daripada kain yang putih, suci, tak ada dosa. Tetapi dia apabila dia meningkat dewasa, dia ingkar akan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkannya di tempat yang terendah, iaitu neraka. Hanya orang-orang yang beriman sahaja tidak diletakkan di tempat-tempat yang terendah kerana mereka tidak pernah ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali adalah Bani Adam. Bani Adam menceritakan tentang semua umat manusia adalah keturunan Nabi Adam AS. Di mana seperti yang kita sedia tahu, Nabi Adam AS ni adalah manusia pertama yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya kita juga adalah daripada keturunan Nabi Adam AS, iaitu anak cucu cicit Nabi Adam AS. Jadi untuk proses penciptaan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling indah dan juga manusia ni makhluk yang punya paling banyak kelebihan berbanding dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Contohnya seperti haiwan dan manusia. Haiwan tidak mempunyai akal fikiran tetapi manusia mempunyai akal fikiran. Jadi itu adalah salah satu keistimewaan manusia. Jadi untuk proses penciptaan manusia ni dia terbahagi kepada dua, di mana ada ciptaan dari tanah dan juga persenyawaan. Seperti yang sedia maklumlah, manusia yang hanya tercipta dari tanah adalah Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Dan Nabi Adam ni diciptakan menggunakan tanah di beberapa tempat yang berlainan. Dan untuk proses persenyawaan, iaitu kita sebagai manusia, kita melalui proses biologi yang melibatkan fizikal manusia. Dan kita akan melalui 6 peringkat. Proses persenyawaan, dia ada 6 peringkat. Peringkat yang pertama adalah nuftah, di mana proses penyantuman air mani selepas manusia bersetubuh lah. Dan nuftah ni ada dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun, iaitu pada ayat ke-13. Selepas proses nuftah,
akan berlakunya proses alaqah, di mana proses gumpalan darah. Ianya juga telah disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Selepas daripada alaqah, berlakunya mudghah, di mana mudghah adalah proses wujudnya ketulan daging. Ini juga telah disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Selepas daripada proses mudghah adalah izam dan lam, di mana proses pembentukan tulang dan otot. Di sini akan berlakunya otot tu akan membalut tulang, maksudnya untuk menguatkanlah. Selepas daripada izat dan lam akan berlakunya proses naj'ah khalqan akhar, di mana ini adalah proses penyempurnaan tulang. Tadi izat dan lam dia dah pembentukan kan. Bila penyempurnaan ni maksudnya terjadinya satu rangka, maksudnya dah wujudlah satu rangka iaitu jasad lah. Lepas daripada tu proses yang terakhir adalah nafkur ruh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan meniupkan roh ke dalam jasad tersebut. Jadi dekat sini nafkur ruh telah disebut dalam Al-Quran di dalam surah As-Sajdah ayat ke-9, iaitu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh, dan juga apabila roh telah ditiupkan ke dalam jasad, semua anggota badan kita akan berfungsi. Macam hati, mata, mulut, jantung, semuanya telah berfungsi apabila adanya roh di dalam jasad. Akhir sekali adalah manusia sebagai seorang khalifah, di mana seperti yang kita pernah belajar, Khulafa' Ar-Rasyidin ada 4. Tetapi yang kita tidak tahu, kita sebagai manusia biasa juga adalah seorang khalifah, di mana sebagai contoh khalifah ni adalah seorang Perdana Menteri lah contohnya. Maksudnya dia memikul tanggungjawab untuk memimpin. Dan di sini saya nyatakan bahawa manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penggantinya di bumi untuk menjalankan tugas. Seperti yang saya sebut tadi, Perdana Menteri, dan juga pemilihan khalifah tidak bergantung kepada keturunan, kelas maupun darjat. Jadinya untuk menjadi seorang khalifah tidak semestinya kaya, tidak semestinya daripada keturunan yang baik-baik, dan juga tidak perlu pun darjat yang tinggi-tinggi. Selain itu, umat manusia yang beramal soleh dan beriman kepadanya akan dipilih untuk menjadi khalifah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih seseorang itu menjadi khalifah apabila dia ni mempunyai ilmu yang tinggi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beramal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia untuk menjadi khalifah dan bukannya malaikat ataupun jin. Walaupun malaikat pernah menyoalkan hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya, mengapa manusia yang dipilih untuk dijadikan khalifah, bukannya mereka? Sedangkan mereka lagi suci daripada manusia, tidak pernah ada dosa. Maksudnya manusia ni sangat istimewa. Selain itu, akhir sekali, anugerah akal fikiran diberikan kepada manusia agar dapat menilai baik dan buruk. Begitu juga akal fikiran ini digunakan untuk kita sebagai manusia apabila menjadi khalifah untuk berfikir. Bagaimana cara untuk menarik orang untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan untuk menarik orang yang ramai untuk menjadi khalifah. Sama juga macam orang yang baik, yang beramal soleh ni. Maksudnya untuk meramaikan lagi khalifah. Jadi itulah yang dapat saya terangkan manusia sebagai seorang khalifah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Syafiqah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran pembangunan modal insan. Terdapat 4 bentuk cabaran, iaitu cabaran insan sejahtera terhadap diri sendiri, cabaran insan sejahtera kepada masyarakat, cabaran insan sejahtera dalam konteks negara dan juga cabaran insan sejahtera dalam era globalisasi. Cabaran insan sejahtera terhadap diri sendiri. Antara cabarannya ialah sentiasa mengamalkan amalan negatif seperti rasuah yang akan memberi ketagihan kepada diri sendiri. Seterusnya, kurangnya moral serta hilangnya pemikiran serta akal waras dalam diri yang akan mendorong untuk melakukan jenayah berat seperti membunuh dan juga merogol. Selain itu, semakin renggang hubungan kekeluargaan di kalangan manusia kerana seseorang individu itu kurang peka terhadap tanggungjawab dalam keluarga. Seterusnya, ialah manusia yang hanya memikirkan duniawi dan tidak memikirkan kehidupan lain seperti haiwan dan juga tumbuhan. Mereka ini ialah individu yang mengejar kemajuan pembangunan dan memusnahkan tumbuhan hijau serta habitat yang lain. Seperti contoh, melakukan pembalakan. Akhir sekali, kadar pengangguran dalam negara di kalangan siswaza semakin meningkat kerana kurangnya pendekatan kemahiran yang diperlukan oleh pasaran buruh negara.
Antara kriteria seorang individu itu untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut ialah mempunyai akidah yang kuat supaya dapat menjauhkan diri daripada melakukan kemaksiatan dan juga sentiasa menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, individu yang sempurna ibadahnya terutama ibadah solat juga dapat membantu untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut kerana dengan solat yang sempurna dapat mendekatkan lagi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kriteria yang terakhir ialah individu yang mempunyai iman yang kuat untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Hal ini kerana individu ini tidak akan mudah terpengaruh dengan persekitaran orang yang negatif, malah menasihati mereka untuk berubah ke arah kebaikan. Kriteria yang terakhir untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut ialah mempunyai daya intelek yang tinggi supaya mereka dapat menggunakan akal yang sempurna yang diberikan oleh Allah SWT dengan lebih baik. Individu yang mempunyai kriteria ini dapat menentukan sesuatu yang mana yang baik ataupun yang buruk dengan akal yang waras. Cabaran insan sejahtera terhadap masyarakat. Cabaran pertama ialah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengambil kira perspektif agama, faktor kemeserotan nilai murni yang akan menjadi lebih buruk di masa hadapan akibat krisis ekonomi dan juga alam sekitar. Yang kedua ialah pelaksanaan dasar kemasyarakatan yang lebih menitik beratkan aspek moral dan rohani masyarakat kerana kebanyakan masyarakat hanya mementingkan pandangan hidup liberal, sekularistik atau desakan pragmatisme politik dan juga kebendaan. Antara ciri masyarakat yang perlu ada untuk mengatasi cabaran-cabaran di atas ialah masyarakat yang bekerjasama dan saling bertolak ansur supaya dapat membentuk persekitaran masyarakat yang harmoni. Seperti contoh, sesebuah masyarakat itu bekerjasama bergotong royong sesama mereka untuk menjaga kebersihan persekitaran perumahan mereka sendiri. Di samping itu, masyarakat yang berilmu juga dapat membantu untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut kerana dengan berilmunya seseorang itu dalam sesebuah masyarakat itu, mereka dapat berkongsi ilmu tersebut sesama mereka dan membentuk masyarakat yang tinggi inteleknya. Ciri yang terakhir untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut ialah masyarakat yang penyayang dan prihatin sesama mereka sendiri untuk membentuk masyarakat yang aman dan juga harmoni. Seperti contoh, sesebuah masyarakat itu sering menanyakan khabar dan juga saling memberi antara satu sama lain. Cabaran insan sejahtera dalam konteks negara. Antara cabaran yang sering dilihat bagi membentuk insan sejahtera dalam konteks negara ialah dari segi kepimpinan yang telus, tegas dan juga berintegriti. Hal ini kerana tidak semua pemimpin dapat memimpin negara dengan lebih baik. Seterusnya, cabaran dalam melantik pemimpin yang bertanggungjawab dan kompeten. Hal yang demikian dapat membantu melancarkan urusan tadbir sesebuah negara dengan lebih baik dan juga dapat menghindari sesebuah negara daripada mendapat pemimpin yang tidak bertanggungjawab atas rakyat sendiri serta merupakan seorang korupsi. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran dalam melahirkan pembangunan yang lestari. Kelestarian dalam pembangunan juga merupakan salah satu faktor untuk mencapai insan yang sejahtera kerana ianya dapat memberikan persekitaran yang selesa dalam era kemodenan pada masa kini. Akhirnya, cabaran dalam pembangunan negara yang stabil ekonomi dan maju ke hadapan. Untuk menjadi sebuah negara yang stabil, kestabilan ekonomi merupakan faktor yang penting kerana ianya ialah sumber utama bagi sesebuah negara itu. Antara ciri pemimpin yang perlu ada untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut ialah pemimpin yang mempunyai pemikiran yang kreatif untuk menjadi sebuah negara yang lebih mantap dalam pelbagai aspek, terutamanya ekonomi. Selain itu, pemimpin yang mempunyai tabir urus yang baik dalam menjaga kebajikan sesebuah negara itu. Seperti contoh, mengurus situasi bencana alam dalam negara yang sering terjadi pada setiap tahun seperti banjir pada musim tengkujuh. Ciri yang terakhir ialah pemimpin yang bertimbang rasa dengan rakyat supaya rakyat sentiasa berada dalam keadaan yang terjamin. Seperti contoh ketika berlakunya penyebaran virus ataupun ketika berlakunya banjir. Cabaran insan sejahtera dalam era globalisasi. Cabaran pertama ialah cabaran untuk menyemai nilai kedamaian, kasih sayang serta kesejahteraan dalam diri individu itu. Selain itu, cabaran untuk tidak melibatkan diri dalam aktiviti negatif di peringkat global. Hal ini kerana pelbagai elemen-elemen negatif yang telah disebarkan di seluruh dunia. Cabaran terakhir ialah untuk prihatin terhadap krisis dan isu global yang sedang berlaku semasa ke semasa. Hal ini kerana jika kita tidak melibatkan diri untuk mengetahui akan krisis dan juga isu global, mungkin kita akan mudah untuk terjerumus ke dalam isu tersebut. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa jelaslah begitu banyak cabaran yang perlu dilalui oleh negara dalam ingin melahirkan seseorang model insan sejahtera.
untuk melahirkan seseorang individu yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan memerlukan kerjasama daripada semua golongan masyarakat bermula daripada diri sendiri, keluarga, masyarakat serta negara. Hal ini demikian kerana untuk melahirkan rakyat yang mempunyai ciri-ciri modal insan sejahtera, maka tanggungjawab tidak hanya boleh dilepaskan kepada pihak kerajaan semata-mata, namun perlulah dipikul oleh semua peringkat kerana ia merupakan peranan dan juga tanggungjawab yang tersendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.